Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali baiti at-tayyibin at-tahirin wa ashabi ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi pada malam mulia ini kita akan sambung pengajian risalah fiqh mantiq bagi Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullahu taala. Yakni pada bahasan qadhiyah syartiyah dan pembahagiannya. Jadi kata musannif kita rahimahullahu taala, ila kam kepada berapakah tanqasimus syartiyatu terbahagi qadhiyah syartiyah. Baik. Jadi qadhiyah syartiyah yang mana kita ngaji dulu pada lajah yang telah lepas, yang pengajian telah lepas, iaitu kita habis bahagian qadhiyah hamliyah oleh kerana qadhiyah dengan makna kata mahtamala syirqa wal kadhiba li zati. Maka qadhiyah terbahagi kepada dua, hamliyah dengan syartiyah. Hamliyah yang mana kita belajar dulu makna kata allati yakunu tarafaha mufradaini, mana qadhiyah yang adalah dua tarafnya, yakni muqaddam dan tali. Bukan maudhu' dan mahmul. Mufrad kedua. Mufrad di sini jawab murakkab. Maka qadhiyah hamliyah terbahagi beriktibar maudhu' ada 5, yang mana kita belajar pada pengajian telah lepas. Pada pemalan ni kita akan nak masuk pada pembahagian qadhiyah syartiyah. Jadi qadhiyah yang kedua daripada dua qadhiyah, iaitu qadhiyah syartiyah. Qadhiyah syartiyah dengan mana allati la yakunu tarafaha mufradaini, qadhiyah yang tidak adalah dua tarafnya. Dikarenakan kedua taraf di sini kena pada muqaddam tali. Ya tak sepa hamliyah. Hamliyah ni maudhu' mahmud, ni muqaddam tali. Oleh kerana ajza' yang kita telah belajar dulu ada dua ni, muqaddam dan juga tali. Baik, qadhiyah hamliyah mengikut lafaz mati ada dua. Ada dua. Ada syartiyah muttasilah, al-muttasilah. Satu lagi al-munfasilah. Ada al-munfasilah. Qadhiyah syartiyah muttasilah, qadhiyah syartiyah munfasilah. Muttasil dengan munfasil. Dan juga qadhiyah syartiyah muttasilah ni terbahagi kepada dua. Ia ada luzumiyah, ia ada ittifaqiyah. Hak mufasil ada 3. Ada 3, iaitulah ada hakikiyah, mani'ah jam, lepas tu mani'ah khulu. Ada 3. Jadi kita hari ni kita akan ngaji satu persatu. Pertamanya qadhiyah syartiyah muttasilah munfasilah. Syartiyah muttasilah ni terbahagi berdua, iaitu luzumiyah, lepas tu ittifaqiyah. Luzumiyah ni tengok ulama dia cek pula. Luzumiyah ni ada 2 pula.
ada al-qat'iyah, pada az-zanniyah. Ada qat'i, ada zanni. Dah. Hari ini kita akan nak belajar satu persatu daripada qadiyah syartiyah, mulai daripada qadiyah syartiyah muttasilah, yang kedua munfasilah. Pembahagian qadiyah muttasilah ada luzumiyah dan ittifaqiyah. Luzumiyah terbagi kepada dua, iaitu qat'iyah dan zaniyah. Lepas tu qadiyah syartiyah munfasilah terbagi kepada tiga, hakikiyah, mani'ah jam dengan mani'ah khulu. Jadi semua yang kita akan belajar pada malam ni, semua ni mustalahat. Semua ni mustalahat. Kita akan baca ta'rif mengikut kitab kita, mengikut musannif kita rahimahullahu ta'ala. Ini yang panggil lajah. Lajah qadiyah semua cukup tak ni. Kalau mengikut lajah. Kalau kita nak buat lajah dengan cara ijma'iyah ni, lajah dia. Lepas tu kita akan ngaji satu persatu ni mustalahat. Ya, apa dikatakan muttasilah, apa dikatakan munfasilah, apa dikatakan luzumiyah, apa dikatakan ittifaqiyah, hingga seterusnya daripada istilah-istilah dalam bahasa al-qadiyah. Kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, ila kam tangqasimu syartiyah, tu kepada berapa kau terbagi qadiyah syartiyah itu. Tangqasimu ila qismaini, terbagi kepada dua. Ada dua bah. Yang pertamanya muttasilatin, yang keduanya wa munfasilatin. Ada muttasil, ada munfasil. Itu mana lajah kita buat tadi. Ma hiya asyartiyatu al-muttasilatu. Apakah qadiyah syartiyah muttasilah? Jawab dia, hiya allati, makna qadiyah yang yahkumu fiha, hukum padanya pada qadiyah, qada allati bisidqi qadiyatin, dengan benar qadiyah, aula sidquha, aula sidqiha, ataupun tidak benarnya. Kita nak kata qadiyah tu benar ataupun tidak benar, dikahenaki qadiyah benar tak benar ni, iaitu kena at-tali. Oleh kerana ya ada muqaddam, ada tali. Ala takdir sidqi ukhra, atas kita takdir akan benar hak lain. Ukhra mana qadiyah yang lain, dikahenaki qadiyah yang lain kena muqaddam. Lagu mana? Contohnya kita katanya, dan kita buat contoh. Kita kata Iza tala'atis syams fannaharu mawjud. Iza tala'atis syamsu fannaharu mawjud. Baik, apa maksud ibarat dia? Nah, allati tahkumu fiha bisidqi qadiyatin aw la sidquha. Kita nak kata benar ataupun tidak benar, dikahenaki qadiyatin, hak mula-mula dalam ta'rif, iaitu lah yang pertama kali kita nak gerti dulu qadiyah syartiyah, kita kena tahunya mana ajza dia. Jadi ada dua juzuk. Juzuk pertama ini panggil muqaddam, ini panggil tali. Hak ada arah syarat depan ni panggil jumlah, yang lepas pada arah syarat panggil muqaddam, jumlah lepas pada for jawab syarat tu panggil tali. Dah. Apa dia? Dikahenaki qadiyah syartiyah muttasilah ni. Apa muttasilah? Dia katanya hiya hukmul ladzi yahkumu fiha, qadiyah yang hukum padanya pada qadiyah bisidqi qadiyatin, dengan benar qadiyah aula sidqiha, ataupun tidak benar. Nak atau benar ataupun tidak benar. Nah, yakni apa di qadiyah di sini? Kena kepada tali. Dikahenaki dalam ta'rif tu kena ada tali. Kita nak kata hak ni benar, ni tali ni, kita nak kata sid aula sid. Nah, syarat dia ala takdiri sidqi ukhra, atas kita benar hak yang lain, dikahenaki yang lain ni muqaddam. Jadi depan ni kena benar semata-mata, kena sid mutlaqan.
Mutlaqan. Kenapa? Kalau kita kata sini bohong, sini ni bohong, maka sini dengan cara automatik dia bohong lah. Dia tak boleh hadir. Dia kata tak ada natijah lah. Dia kata bohong sini. Kita katanya iza tala'ati syam, bahau. Bahau naik matahari. Apabila bahau ni, fanahru mawujud, dia tak mari mula lagi. Dia tak mari mula jumlah ni. Jumlah ni dia tak mari mula lagi. Apabila tak mari mula, tak adil lah satu qadiyah. Tak adil lah jumlah mufidah. Sebab syarat jawab. Sebab itu sini kita kena takdir kena benar semata-mata. Mutlaqan. Yang kena mutlaqan, mutlaqan semata-mata. Apabila kita takdir benar, sini tempat jawab dia ni. Kita nak kata sungguh bahawa tengok sini. Kita nak kata benar atau tidak benar. Jadi di sini iza tala'ati syamsu fannaharu mawjudun. Sid. Kalau kita kata iza tala'ati syamsu, sebab ia sid mutlaqan ke belah ni. Sini pula fannaharu laisa bimawjudin. Ia panggil la sid. Tidak benar. Benar, tidak benar. Sebab ia ada hubung boleh kerana mutasilah dikalakan mutasilah di sini, iaitulah hubung di antara muqaddam tali. Maka hubung muqaddam tali di sini iaitu kepada jawab dan syarat. Syarat dan jawab. Oleh kerana syarat jawab ni kena selalu dah langsung. Jawab syarat dengan syarat dia tu. Jadi selalu dah. Artinya kalau kita katanya contoh tak ning, kalau tak ada ni, tak ada. Ni tak panggil jumlah mufidah. Ada ni saja ataupun ni saja. Ini tak panggil qadiyah syartiyah. Itu apabila ada syarat ada jawab. Berarti hubung dua ni di antara syarat dengan jawab ni dia panggil kena hubung semata-mata. Cuma kita nak katanya qadiyah belakang ni benar tak benar, syarat dia kena takdir depan ni kena benar semata-mata. Kalau benar semata-mata itu baik natijah sini. Kita nak tahu benar kau tidak benar. Kalau contoh di sini mana benar? Iza tala'ati syamsu fannaharu mawjudun yasid. Kalau kita kata fannahu laisa mi mawjudun lasid, mana kazib. Ni dia panggil qadiyah syartiyah muttasilah. Kamar dia pula kata musannif kita rahimahullahu taala. Kam tangqasimu asyartiyatu al-muttasilatu. Kepada berapakah terbagi qadiyah syartiyah muttasilah itu? Tangqasimu ila qismaini, terbagi kepada dua. Yani qadiyah syartiyah itu terbagi kepada dua. Mana dua? Yang pertamanya luzumiyah, yang ketiganya yang pertamanya luzumiyah, yang keduanya ittifaqiyah. Jadi luzumiyatin wattifaqiyatin. Ada luzumiyah, ada ittifaqiyah. Hak syartiyah muttasilah ni ada luzumiyah, ada apa? Ada ittifaqiyah. Lepas tu musannif kita nak takrif seperti mana biasalah. Manhaj dia ni apabila sebut mustalah ya takrif. Ila ma hiya al-luzumiyah, apakah dikanaki qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyah. Luzumiyah ni ya hazah dah ni. Kalau kita nak wilicing kena katanya al-qadiyatu asyartiyatu al-muttasilatu al-luzumiyatu. Lagu tu kalau kita nak wilicing. Hiya allati yahkumu, iaitu qadiyah yang kita hukum fiha pada mata qadiyah bisidqi qadiyatin aw la sidqiha. Supaya ni sebab ia duduk dalam hubung kait dengan muttasilah lagi dengan benar qadiyah ataupun tidak benar dikanaki tali di sini. Qadiyah sini kena tali. Kita nak hukum tali tu benar. Tali ni kena terjawab syarat. Kita nak terjawab syarat tu benar atau tidak benar. Ala takdiri sidqi ukhra, atas kita takdir benar yang lain, yakni qadiyah yang lain dikanaki
muqaddam. Iaitu muqaddam ni jumlah hak lepas pada syarat, harah syarat. Muqaddam. Jadi hak tu kena benar semata-mata, barulah tubik natijah. Tapi berkaitan dengan luzumiyah, li alaqatin, kerana ada alaqah, kerana ada hubung kait. Hubung kait di antara muqaddam dan tali. Di antara muqaddam dan ada hubung kait. Seperti mana contoh saya ni. Contoh saya ni katanya iza tala'atis syamsu fan naharu mawjudun. Ini panggil luzumiyah. Kenapa luzumiyah? Apa makna luzum? Luzum ni makna tu nak asing tak boleh. Benda nak asing tak boleh di antara dua benda. Mana dua benda? Naik matahari, siang hari ada. Dua tu. Naik matahari, siang hari ada. Dua. Naik matahari satu benda, siang hari ada dua. Jadi dua. Di antara dua ni nak cerah tangan tak boleh. Apabila ada naik matahari, adalah siang hari. Nampak tak? Apabila ada naik matahari, adalah siang hari. Dah. Pahala kita tak ada siang hari, berarti tak naik matahari. Ia dipanggil dua tu dipanggil talazum. Mana talazum? Di antara muqaddam dan juga tali. Dia panggil talazum. Mana nak asing tak boleh di antara kedua tu. Sampai dia panggil luzumiyah. Dah. Jadi tala'atis syam dengan an-naharu mawjud. Talazumun. Apa talazumun? Nak asing tak boleh. Ikut ketika kita kata matahari naik bila, siang hari dah dah. Matahari naik bila, siang hari dah dah. Ni sebagai contoh kita nak wikam lagi. Matahari naik bila, siang hari dah dah. Itu panggil luzumiyah. Dah. Kemudian pula kata musannif kita rahimahullahu taala. Hak luzumiyah ni pula Allah jadi pecah ni dah tebak. Setengah kita nak haji matik jadi gemik ni. Dia pecah. Pecah tu syartiyah pecah bit dua, muttasilah, munfasilah. Hak muttasilah pecah bit dua, luzumiyah, ittifaqiyah. Kemudian pula nak pecah luzumiyah pula. Ni. Nah, dia sedia. Nah, ilmu ni sedia. Ila kam tanqasimul luzumiyatu min haitsu alaqatuha. Kepada berapakah terbahagi luzumiyah, yakni qadiyah, syartiyah, muttasilah, luzumiyah tu. Kepada berapa pula? Min haitsu alaqatuha, daripada segi alaqahnya, alaqah luzumiyah. Yakni alaqah di antara muqaddam dan juga tali tu. Tanqasimu terbagilah ia luzumiyah ila qismaini qadar dua. Mana dua? Qat'iyatun wa zanniyatun. Qat'iyatun makna 100%. Qat'i. Makna kena qat'i di antara muqaddam dan tali talazum qat'i. Apa talazum qat'i? Mana nak asing tak boleh tu cerak, nak asing tak boleh. Yakin kata nak asing tak boleh. Dia ada hak ni, ada pula satu lagi. Tapi musannif kita kata ini. Ma hiya luzumiyatu al-qat'iyyatu. Apakah qadiyah syartiyah luzumiyah hak qat'i? Hiya luzum allati kanat alaqatu fiha luzumiyah, ini qadiyah syarti apa? Qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyah yang adalah alaqah padanya pada qadiyah fiha ay fi luzumiyah tujibu zadikal hukm, memastikan ia zalikal hukma akan demikian itu hukum. Mana pasti kena berlaku hukum lagu tu. Ya misalkan apa? Kal'illiyatu, seperti ilah. Maka kal'illiyah ni sebagai contoh. Contoh kan illiyah ni ia sebut illiyah. Maka apabila kita sebut illiyah, kita akan segera faham katanya kena ada dua perkara. Mana dua perkara? Ya ada illah, ya ada ma'lul. Dua perkara. Contoh seperti mana tadi illiyah ni, iza tala'atis syamsu fan naharu mawjudun. Ni illiyah. Jadi kerana naik matahari itulah siang hari tu ada. Jadi tala'atis syamsu panggil illah, fan naharu mawjud panggil ma'lul. Kita tahu kerana apa boleh siang hari ada? Kerana naik matahari. Sebab naik matahari siang hari tu ada.
Jadi talati syams tu illah. An-nahru mawjud panggil ma'lul. Maka apabila illah ma'lul ni dia panggil qat'i. Apa qat'i? 100%. Makna apa masuk 100%? Makna kata bila naik matahari syahri ada tak kena kira banyak lah. Tak kena kira banyak kata ada syahri. Apabila naik matahari syahri selalu dah ada. Tu panggil illah. Jadi dengan tak kena kira banyak supaya kita pakai baju lah. Apabila kita gerak, baju kita pun gerak. Itu yang mudah. Kita pakai baju lah. Kita ni pakai baju. Makna nak nampak misah hak illah. Sebab apa boleh kata baju kita gerak? Sebab kita gerak, sebab kita pakai dia. Apabila kita gerak, baju pun gerak tu lah. Jadi baju gerak ni dengan sebab kita gerak. Kalau itu kita gerak tu panggil illah. Baju bergerak itu panggil ma'lul. Itu panggil wajib berlaku lagu tu. Wajib mana? Apabila kita gerak, wajib baju pun bergerak mengikut kita juga. Sebab apa? Sebab kita pakai dia. Sebab kita tak pakai baju kan. Kita tak boleh jadi tubuh saja pergi, baju tak ada pergi. Baju tak pergi kalau kita tak pakai tak apa, ni baju kita pakai. Ni boleh. Kalau kita pergi baju tak pergi tu ni matah mungkin lah tu. Mungkin manusia lah tu. Tu. Habis tu ni dia panggil contoh iliyah. Wa tadayufu ni panggil idafah. Mudhaf ilaih kita kata. Supaya kita katanya iza kana Muhammad ibnu Zaidin fa Zaidun abuhu. Iza kana Muhammad Iza kana Muhammad ibnan li Zaidin, apabila adalah Muhammad tu anak bagi Zaid, fa Zaidun abuhu, maka Ibnu Zaid tu bapaknya. Cakap dah dia Muhammad tu anak Zaid, dengan cara otomatik Zaid pun bapak dia. Tu dipanggil tadayuf. Kenapa panggil tadayuf? Kita ngaji dah kan, makulah tu idafah. Maknanya makul idafah ni kita tak akan reti sebelah, kena reti dua belah baru reti. Maksudnya maksud kata kita nak kata anak, berarti kena ada pak. Nak panggil bapak kena ada anak, kena ada anak. Kalau tak ada, dia tak boleh panggil. Si Zaid sore dia tak boleh panggil pak lagi. Apabila kahwin pun tak boleh panggil pak lagi. Apabila anak tu baru boleh panggil pak. Lepas tu anak bagi Zaid. Tu ya lagu tu. Habis tu kalau kita katanya apabila Muhammad itu anak bagi Zaid, maka Zaid itu bapa bagi Muhammad. Tu panggil tadayuf. Maka di antara dua tu dia panggil talazum qat'i. Tak kena kira banyak, mana yakin 100%. Dah kita kata Muhammad tu anak Zaid, maka kena yakin dah kata Zaid tu pak bagi Muhammad. Lagu tu. Dengan cara otomatik lagu tu. Tu panggil tadayuf. Nahwu ya misal. In kana ni lagi tak itu. In kana tisyamsu tali'atan fannaharu mawjudun. Jika adalah matahari itu naik, mana apabila matahari naik, fannaharu mawjudun, maka siang itu ada. Siang itu ada. Kalau kita katakan is muqaddam, mana muqaddam? Asyamsu tali'atan ni matahari naik ni. Illah. Jadi illah. Litali, mana tali an-nahru mawjudun. Berartinya illah ni kita kata no ayat ni. No ayat katanya kalau kita hurai kau, apa kita kata? Apa boleh siang hari tak ada. Kerana matahari naik. Kerana. Apabila kerana matahari naik itu dipanggil illah. Sebab matahari naik ada illah. Jadi matahari naik itu panggil illah. Apabila matahari naik, ia berkaitan dengan apa? Siang hari tu ada. Siang hari tu ada tu dipanggil ma'lul. Lagu tu. Jari tu akan cicing Jari tu akan cicing Kita gerak jari.
Apabila kita gerak jari, cicing bergerak juga. Lepas kita kata, kita tanya kenapanya cicing bergerak? Oh, kerana jari bergerak. Jadi jari bergerak tu panggil illah. Cicing bergerak lepas pada tu panggil ma'lul. Ada itu illah ma'lul. Ataupun sebab musabbab. Nah, tapi di istilah ni panggil illah ma'lul. Pada ini mustalahat. Habis yang katanya iz al muqaddamu, kerana bermula muqaddam itu iaitu kena pada asyamsu tali'atun illatun litali, jadi illah jadi sebab bagi tali bagi itu an-nahru mawjudun. Ma hiya al-luzumiyatu az-zanniyatu, apakah luzumiyah ni qadiyah luzumiyah hak zan ni lawiqat. Hiya al-luzum allati kanat alaqatu fiha turajjihu zalikal hukma, iaitulah luzumiyah, qadiyah luzumiyah yang adalah alaqah padanya pada luzumiyah, turajjihu yang mentarjihkan ia luzumiyah zalikal hukma akan demikian hukum. Jadi tarjih kuat. Hukum apa? Hukum belah tadi itulah. Contoh ke apa? Nahwu in kana al-ghaimu mawjudan, apabila adalah awe, tewe tak mawjudan, apabila gelak kita kata ada fal mataru yu'aqibuhu, maka hujan mengiringi akan awe saat itu. Jadi makna tu apabila awe magru gelak, jadi kita kata tak nak hujan, maka nak hujan tu adakah yakin? Tak, jawabnya zon. Jadi kita hukum saat itu hukum dengan zon. Sebab apa? Sebab kita kata nampak awal, kadang-kadang ada juga awal ada tak hujan tak turun. Tapi kita hukum boleh hujan turun tu panggil zon berat le skor. Jadi lah hubungi di antara ada awal dengan hujan turun, dia panggil hubungi dua tu panggil talazum, dua tu talazum zanni. Zon tak mana tak yakin di antara ada awal duk gelak kita kata. Lepas tu dengan hujan turun tu. Di antara dua tu panggil talazum. Kerana apa talazum? Apabila ada awal hujan turun. Panggil soalan tadi gitu. Apabila ada awal hujan turun, talazum situ tu. Apa makna talazum? Makna kata nak cek nak asing tak boleh di antara dua benda. Mana dua benda kita kata? Ada awal dengan hujan turun. Dua benda tu nak cek tak boleh. Apabila ada bila ada awal bila, maka selalu dah ada hujan pun kena turun. Kemudian pula kita katanya di antara dua tu adakah yakin? Adakah kita kata tiap-tiap ada awal bila pasti hujan nak turun? Jawabnya tak. Sebab ada juga satu ketika ada awal saja tanpa hujan. Dengan sebab itulah dia panggil zon. Dia panggil zanni. Luzum zanni saja ya. Tu. Habis sebelah luzumiyah. Kemudian kata musannif kita lagi, ma hiya al-ittifaqiyah, tu apakah qadiyah syartiyah? Kok ittifaq? Ittifaq ni kebetulan. Mana dia kebetulan? Bukan apa? Bukan luzum ni mana nak asing tak boleh. Buat contoh mana? Apa makna qadiyah syartiyah luzumiyah ittifaqiyah? Luzumiyah pula. Kita panggil muttasilah ittifaqiyah. Kita akan luzum dah habis. Jadi ittifaqiyah ni kena kepada qadiyah syartiyah muttasilah ittifaqiyah. Dia panggil ittifaqiyah. Hiya allati tahkumu fiha, yang hukum padanya, yakni pada allati bisidqi qadiyatin, dengan benar qadiyah, aula sidqiyah, ataupun tidak benar qadiyah, ala taqdi sidqi ukhra,
atas takdir benar yang lain, maka dikanak kisid qadiyatin aulaskia, iaitulah tali. Apa tadi lah, kita nak tahu benar ataupun tidak benar tali tu, iaitu kena ada jawab. Tapi syaratnya ala takdir sidqi ukhra, atas kita takdir kata benar, hak satu lagi dikanak ke satu lagi ialah muqaddam. Jadi muqaddam kena benar semata-mata. Kalau tidak benar, tak keluar tali, iaitu tak keluar jawab. Jadi apabila kita tak benar, jawab tadi tu boleh jadi sungguh, boleh jadi bohong. Dah. Kita nak tahu benar atau bohong di jawab ni tu, jadi terhenti atas benar syarat ataupun muqaddam. La li alaqatin, bukan kerana alaqah dak. Di antara tifah bukan kerana alaqah, bal li mujarradi suhbati wa izdiwaji, semata-mata kebetul. Makna suhbah ni menyertai, warizdiwat pun ialah semata-mata menyertai saja ya, semata-mata menyertai. Di antara muqaddam dan tali, bukan kerana kata tak boleh asing tak, boleh asing, tapi ketika tu kebetulan. Apabila aku mari, maka Yusuf tidur, kita kata dah, maka di antara aku mari dengan Yusuf tidur, adakah pasti kena lagu tu sokmo? Pasti nak lagu tu sokmo no. Aku mari bila Yusuf tidur, itu dipanggil luzumiyah. Pada wakilnya tak, tapi hari tu ya kebetulan. Habis panggil ittifaq tu, kebetulan. Jadi hari tu tak buat aku mari Yusuf tidur. Dia mari kebetulan. Bukan sokmo. Kalau sokmo mana tiap-tiap aku mari Yusuf tidur, dia panggil luzum pula. Ni tak, bukan lagu tu. Sokmo mari tak tidur, dia betul lah itu pergi tidur. Dia panggil ittifaq. Nahwu ya misal. In kana al-insanu natiqan, apabila manusia itu yang berfikir, fal himaru nahiku, maka bermula himar ialah nahik. Nahik ni suara dia, suara himar tu lah dia panggil nahik. Kalau gitu kita katanya, adakah pastinya manusia natik himar nahik? Tak. Kebetulan di sini, kebetulan munasabah dengan jumlah. Jadi kebetulan bukan kata luzum. Kalau luzum makna kata tiap-tiap manusia natik himar nahik dah. Pas ada berkait tempoh di antara dua ni, di antara manusia yang berfikir ataupun insan natik dengan himar al-himar nahik, tak ada hubung kait boleh. Cuma boleh ittifaqiyah di sini kerana dia duduk tepat saat itu. In kana syamsu natiqan muqaddam fal himaru nahik tali. Dipanggil ittifaq, kebetulan. Iz ya tadi la alaqata, tidak jenis hubung kait. Tak ada hubung kait lagi baina natiqiyatil insan, di antara natik yakni fikir bagi manusia, sifat fikir manusia, wa nahiqiyatil himar, dan sifat nahik bagi himar. Tak ada hubung kait boleh, tak ada hubung ni boleh. Hatta yastazima, hingga jadi nak asing tak boleh, tak ada hubung kait sedikit pun. Hingga sampai kata nak asing tak boleh, tak boleh kata gitu. Sebab bohke kebetulan. Bal bohke yurajjihu tarattubus saniyati, ditarjihkan tarattub mana keluar natijah dah. Tarattub mana natijah yang kedua, alal ula, atas yang pertama, iaitu kena ada muqaddam asan tali ni. Bal tawafaqa, bohke muwafaqah lah kedua, iaitu asani, iaitu lah kena ada kita katanya asaniyah ni kena kepada tali, al-ula kena kepada muqaddam. Dah bohke muwafaqah lah kedua muqaddam tali tu ala sidqi huna, atas benar di sini pada jumlah ni, pada contoh ni benar. Mana benar kita kata in kana insan natiqan, tu benar tu. Fal himarun nahik pun benar enggak? Jadi kita kata boleh benar sini kedua ni, muqaddam tali ni dia panggil tawafuq, kebetulan saja, bukan talazum. Tu dia panggil ittifaqiyah. Seperti mana saya contoh ni lah, apabila aku datang Yusuf tidur, maka di antara aku datang Yusuf tidur tak ada hubung kait boleh.
Hingga siapa kita nak dua tu nak dapat talal tu tak boleh kata talazum. Sebab bukan seumur. Makna kata buah ke bukan seumur pun nak kata tak ada sakut apa ni. Dengan Yusuf nak tidur, dengan kita nak mari, tak ada berkaitan ke apa. Tak ada ke apa. Cuma ketika tu betul lah. Apabila aku mari, Yusuf tidur. Kebetulan. Sampai itu panggil ittifaqiyah. Bila. Habislah kita katanya, kalau mengikut lahjah kak, habis sebelah qadiyah syartiyah muttasilah. Luzumiyah, qat'iyah, zaniyah, ittifaqiyah habis sebelah ni. Jadi sebelah ni dah habis. Alhamdulillah kita lagi ada 4 istilah. Ada lagi 4 istilah. Jadi kita dah habis ni. Hak istilah ni, ya kadang-kadang kita tak nampak buat apa boleh duk ngaji ni mantik. Kita buat soalan. Ini duk ngaji ni. InsyaAllah saya akan nak tatbik dalam ilmu kalam. Apabila kita ngaji ilmu kalam, kita nampak. Kita lagu ni dia. Sebab itu kita kata ilmu kalam tu bagi orang yang ngerti mantik, ya sedap ngaji. Sedap ngaji. Kenapa? Kerana jadi orang ngaji ilmu kalam tadi dia tahu kata ulama ya bina atas kaedah. Bukan ya kecek dengan mengikut nafsu dak. Orang duk tuduh kata ilmu kalam tu hawa nafsu dan sebagainya, mereka ni tak reti ilmu kalam. So, lepas tu mereka ni tak reti cara tatbik kawaid mantik dalam ilmu kalam. Sebab itu ni mau dakwah ilmu kalam ni duk kalu. Kalau jikalau apabila wah tu duk main lagu tu jadi duk main kalu. Pahala kita tak boleh ulama kita ahli sunnah jamaah khususnya uslub cara takbir, cara huraiya dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid dia tu, dia bukan mengikut hawa nafsu, dia mengikut Quran. Sebab Quran kata, contoh Quran katanya, firman Allah Ta'ala, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata hadu lau kana fihi ma. Jadi kerana tiku Quran, pas salah apa nyiku Quran? Tak ada salah kibuk nak atau bid'ah apa le Quran dah contoh. Bid'ah ni tak ada contoh pada awal. Lepas ni contoh dah ada. Iaitu Quran dah ada, tu uslub cara takbir tu ada le Quran. Lepas tu jadi ulama di Quran atau bid'ah reno Quran dah ada. Tapi kerana kita dah tak reti, kita tak ngaji cara kaedah, jadi kita gaduh nak kata bid'ah dan sebagainya. Kita tak boleh gaduh. Sebab ulama ahli sunnah wal jamaah dia ada cara dia. Sebab itu insya-Allah selama mana kita habis mantik sebuah ni, kita nak baca ilmu kalam betul tatbik mantik. Baca ilmu kalam serta kita tatbik mantik orang kita dah belajar. Supaya apa? Supaya kita ni jah nampak jelas katanya ulama kita ahli sunnah wal jamaah ni susun takbir dia tu mengikut qawaid, bukan mengikut hawa nafsu. Sebab itu kita kena soal sini kita berhenti dulu cara contoh istilah. Lepas tu kita tebik dia tu. Sebab kita gaji mantik ni bukan matlamat mantik. Mantik ni panggil wasilah. Panggil ilmu alat ke? Ilmu alat ni ilmu wasilah, ilmu wasail. Matlamatnya nu kita nak tauhid, nak fiqh. Hak nu itu nu memang qasid. Hak ni wasail. Kalau kita wasilah banyak cara mana, maka qasid kita tu kau lebih nyata, kau lebih jelas, kau lebih cerah. Sebab itu wasail ni kita kena widi banyak. Kena widi ada banyak boleh kau sebanyak mungkin ilmu wasilah ni. Sorah, bayi, batik, ma'ani, mantik, usul fiqh, ulum Quran, ulum hadis, ilmu waduk, adal bahwa munazarah. Banyak. Kalau kita boleh mengatasi semua, insya-Allah ilmu tauhid, ilmu fiqh tu kita akan basirah. Nyata. Buku kita tak nyata dok seme-seme kerana kita alat tak ada. Pamulah nak salah kau orang. Nak salah tapi setari tu, setah salah, tatu setari ni. Kerana kita alat tak cukup. Kalau tak cukup tu mula nak takkan dia orang. Ini panggil muskilah, masalah dok berlaku. Kemudian kata musannif kita rahimahullah ta'ala, ma hiya asyartiyatu al-munfasilatu. Apakah qadiyah syartiyah munfasilah? Artinya kita akan masuk bahagian ni dah. Hak ni kita bidah. Kita masuk bahagian ni.
qadiyah. Ni qadiyah atas ni duk ngaji bahasa kita ni lupa asal. Qadiyah syartiyah mufasilah. Kita ajar ni. Apakah qadiyah syartiyah mufasilah itu? Kata musannif kita, ialah allati yahkum, yang hukum padanya pada allati, iaitulah dah bimtina, dengan tertegak ijtima', iaitu terhimpun qadiyataini, dua qadiyah. Dikarenakan dua qadiyah di sini iaitulah al-muqaddam dan tali. Au aksara fil jumlati, ataupun lebih daripada dua, ataupun lebih banyak, lebih pada dua qadiyah lah, fil jumlati, pada satu jumlah. Yakni pada satu jumlah. Tapi kita kata dua qadiyah lah. Kebanyakan dua qadiyah. Ada agak lebih. Apa dikarenakan nak kata di antara dua qadiyah ni nak himpun tak leh. Imtina' ijtima', tergah himpun, nak himpun tak leh. Maka dikarenakan dua qadiyah tu kena ada muqaddam tali lah. Tak pasti pada kalau tiga. Tengok kita takdir lah. Tengok contoh lagi. Ila kam tanqasimul al-mufasilatu, kepada berapakah terbagi qadiyah syartiyah mufasilah itu? Tanqasimu ila salasati aqsam, terbagilah iyo qadiyah syartiyah mufasilah ila salasati aqsamin, kepada tiga. Terbagi ada tiga. Mana tiga? Haqiqiyatin, wa mani'atu jam'in, dan mani'atu jam'in, wa mani'atu haqiqiyatin, wa mani'ati jam'in, wa mani'ati khuluwin. Ini mustalahat, ini istilah. Dah ada tiga. Mufasilah ada tiga. Apa makna mufasilah? Yang ni di antara muqaddam dan tali nak himpun tak boleh. Muqaddam tali nak himpun tak boleh. Nak himpun tak boleh. Tengok contoh lagi, kita nampak. Lepas tu di antara dua benda nak himpun tak boleh ni tubik tiga. Ada haqiqiyah, ada mani'ati jam'in, mani'ati khuluwin. Ma hiya al-munfasilatu al-haqiqiyatu. Apakah dia qadiyah syartiyah munfasilah al-haqiqiyah? Hiya allati yuhkam, baca yuhkamu dah. Yang dihukum padanya, sila kita baca yahkum dengan yuhkam. Yang dihukum padanya pada qadiyah bitanafi. Apa tanafi? Dengan berlawan. Baina tarafaiha, di antara dua tarahnya. Dikarenakan kedua tarah di sini iaitulah muqaddam dan tali. Jadi di antara muqaddam tali ni nak jadi belawai. Sidqan wa kaziban. Apa sidqan? Sidqan ni dengan makna subut. Sid tu makna kita tak benar. Tapi dalam istilah mantik dikarenakan sid ialah as-subut. Dah. Wa kaziban, apa kaziban? Dikarenakan kaziban di sini iaitulah al-intifa', ternafi. Di antara dua ni kita nak kata ada kedua, tak boleh. Hati panggil pula lek subut. Kaziban pula lek intifa', kita nak kata bukan kedua, tak boleh. Contoh, tengok musannif ada tak contoh dia. Ada contoh. Contoh dah. Bi annaha nak urai. Apa makna tanafi baina tarafaiha sidqa wa kazima? Bi annahuma, dengan bahasa kedua, dengan bahawa kedua iaitu dua taraf, iaitu kena ada muqaddam dan tali, la yajtami'ani, nak himpun kedua tak boleh. Wala yartafi'ani, nak buai kedua tak boleh. Dia kena ambil mana satu. Nak himpun kedua tak boleh. Nak uai kedua tak boleh. Watu sama aidan, dan dinamakan juga. Ni masalah hakikiyah ni.
mani'atal jam'i wal khuluwi ma'an. Tegah hipun dan tegah buai sekali. Kita nak atas hipun kedua tak boleh, nak buai kedua pun tak boleh. Contoh, kaqaulika al-adadu bilangi imma zaujun au fardun. Nah, ni contoh. Nah, kita tengok deh. Jawab al-adad imma zaujun au fardun. Baik. Mana muqaddam di sini? Maka dalam qadiyah mufasilah ni, juzuk pertama ni lah paling muqaddam mana? Ni, zaujun ni. Al-adad zaujun. Hak ni muqaddam. Hak ni fardun, al-adad fardun. Dia panggil tali. Jadi kita masalah mani'atu jam'i apa ni? Mani'atu jam'in wa khulu ma'an apa maknanya? Maknanya kita nak kata hadzal adad, ini adat. Kita nak hukum tah dia zau pun tah dia, fardun tah dia tak boleh. Tu mani'atu jam nak hitung keluar tak boleh. Sebab kata al adad aku apa sini? Aku pak. Baik. Kita kata aku pak. Nah, kita kata akopak. Buat ni. Nah, kita tak akopak. Akopak ni zaud, akopak juga fard tak boleh. Tu nak ipun tak boleh dah. Dan juga kita nafi kedua tak boleh. Kita nak kata akopak bukan zauj, akopak bukan fard pun tak boleh. Nak waktu. Kita nak kata bukan zauj, bukan fard pun tak boleh. Kena ambil mana satu. Tu panggil hakiki lah. Dia belawai kan, sebut tak munfasilah ni dengan makna katanya tanafi, belawai. Nak masuk tak boleh di antara dua tu. Berartinya kalau kita tak akopak tu zauj, dengan cara otomatik ia bukan fard. Ataupun kita tak akopak tu fard, dengan cara otomatik bukan zauj. Ataupun kita tak akopak ni bukan zauj, ialah fard. Bukan fard, ialah zauj. Ialah gitu. Kita nak katanya tahdiri pak ni zaud lagi fard tak boleh. Zaud tadi yo fardun pun dia tak boleh. Zaud ni makna cukup gu, fardun ni makna ganjil tak cukup gu. Ataupun kita tepak buke zaud buke fard. Supaya kita buat contoh oleh ilmu kali dah bahas asyai suatu imma sakinun au mutaharrikun. Ni muka ada doa. Suatu benda. Emo gerak, emo dia. Emo gerak. Kita nak kata satu benda ni. Dia pun dia, gerak pun dia dalam satu masa. Tak boleh hadir. Kita kata satu benda ni juga, bukan dia, bukan gerak pun tak boleh hadir. Nafi kedua pun tak boleh. Nak menyabit kedua tak boleh. Menyabit itulah dia panggil sid. Kita nafi tu dipanggil kazib. Ini mustalahat dalam mantik istibana saya baca tadi. Sid dia kalau kita cuma mana. Tapi dia kena sid di situ makna subut. Makna subut sini. Kalau contoh sini enggak kita katanya syai sakin wa mutaharrik ma'an. Tak boleh gitu. Ataupun kita tak kazib, apa kazib makna nafi. Syai bukan sakin, bukan mutaharrik pun tak boleh juga. Pahala mai anasa. Pahala kita mai anasa. Kita kata asyai sakin, mutaharrik bukan. Syai mutaharrik, sakin bukan. Kalau kita kata syai la sakin, mutaharrik. Syai la mutaharrik, sakin, lagu itulah. Kena mai mana satu. Tu dia panggil apa? Dia panggil mani'atu jam'in wa khuluwin ma'an. Tegah hipun, tegah lagi. Sekali tak boleh duduk sekali dua tu. Mani'atu jam'in wa khuluwin ma'an. Kaliku. Jadi itu dia panggil apa? Dia panggil tegah hipun, tegah buai. Kena ambil mana satu. Sebab kita kata gini, al-alam imma qadim
au hadis. Tu ni alam ana masya-Allah. Balah di antara ahli sunnah apa-apa. Apa tak kodeng? Ahli sunnah tahai hadis. Alam tu. Imma kodeng atau hadis. Kita nak kata alam tu kodeng lagi hadis lagi tak leh. Kita nak kata alam tu bukan kodeng bukan hadis tak leh juga. Tak leh juga. Pas nama yang satu, tapi ahli sunnah kata hadis. Ahli sunnah kata. Apabila sebut ada hadis, dengan cara otomatik dia tolak qadim. Falasifah kata dak al-alam qadim. Sebut tu qadim, dia tolak otomatik hadis. Lagu tu. Ni insya-Allah kita akan tatbik dalam ilmu tauhid. Kalau orang dah siapa-siapa yang sedar lagi. Dah dia akan ngaji tu dia akan nampaklah qawaid ilmu mantik yang kita mengaji ni. Ni lah dikanak kita nafi. Maka hak duk mula-mula ni. Hak mula-mula ni dipanggil muqaddam, hak yang kedua ni talib. Kalau kita tukar, andai kita tukar. Imma hadis wa imma qadim tukar. Kalau kita tukar pun hak jadi hak duk mula-mula ni panggil muqaddam, hak duk talib, hak duk belakang panggil talib tak kira. Dia tukar nasbah qadiyah syartiyah mufassilah tak jadi rusak gapo ikut mana satu giduk dulu. Hak tu lah muqaddam. Hak yang kedua tu panggil tali. Maka tanafi baina tarafai ni di antara dua taraf iaitu lah mana belawai tanafi tolak lagi mari. Muqaddam ni tolak artinya di antara za' dengan fad ni belawai. Sakin mutaharrik pun belawai. Qadim dengan hadis pun belawai. Itu maknanya tu khulu macam mana. Pening kau ni, pening kalau kita tapi kalau kita reti ya sedap ni kau tu dia pening tu kerana kita tak reti. Dia kita reti bila dia kita nampak bila curah bokeh jadi sedap pula. Jadi timbul lazzatul ilmi, lazah dalam ilmu. Fayam tani'u al-adad imma zaw aw fard. Fayam tani'u ijtima'u zawdi wal fardi fi adadin. Ya kata maka tertegah himpun zauj yang ini cukup go wal fard tidak cukup go fi adadin pada satu bilangan. Contoh kita tak kepak tak boleh hadir, tak kepak ialah zauj kepak fard tak boleh hadir. Wa yamtani khulul adadi an kullim minhuma, dan tertegah lepaslah bilangan itu daripada tiap-tiap daripada kedua. Yang ni bilangan bukan guna bilangan itu bukan zauj, bilangan itu bukan apa, bukan fard. Dah tak boleh juga aku tu tertegah mana tak boleh juga. Kita akopak bukan zauj kita dah bukan cukup ku. Akopak tu juga bukan fard, bukan tak cukup pas gapo. Tak ada sebab tak ada tiga tak boleh. Jadi kena ambil mana satu. Buat tak akopak kalau kita kata az-zauj. Nafing automatic fard. Bolehlah kita kata fard masalan. Maka bukan zauj lagu tu. Jadi kita nak ukur kedua, ada kedua, nak isbat kedua, yakni sidq kedua tak boleh. Kita nak nafi kedua dengan makna kazib kedua tak boleh juga. Dia. Wa ka qaulin nuhah, dan seperti nak kata tok nahwu al kalimatu immasmun wa imma fi'lu wa imma harfun. Kalimah itu ising wa imma fa'il wa imma harah. Kita nak kata di kalimah tu ising lagi fa'il lagi harah tak boleh. Ada. Jadi hak ni kita nampak tu sebagai bagi orang ngaji nahwu. Bagi orang ngaji nahwu kita katanya satu kalimah kita boleh kita kalimah apa katabah makna tulis lah ia lelaki. Dah. Katabah tu kita tak ising lagi, fa'il lagi, harah lagi. Bahau. Orang ngaji kata apa tu ngaji nahwu tu. Bagi orang ngaji nahwu tak boleh ada tu. Pas kita kata katabah tu bukan ising, bukan fa'il, bukan harah, pun bahau enggak. Untuk ngaji nahwu lagu mana tu. Bah bukan isim bukan fi'il lah gapo. Tu. Dia kena ambil mana satu. Sebab tak kata apa tu kita ambil mana satu. Bolehlah kita kata ising masalah. Bukan fi'il harah. Kita tak bukan isim fa'il. Sebab tak fa'il ising harah bukan. Tak harah masalah. Isim fa'il bukan. Lagu tu dia kena ambil satu. Tu je panggil mani'atu jam'i wal khuluwi ma'an. Tegah hipung tegah buih tegah hipung tegah kuih ma'an sekali lah tak boleh.
Kena ambil mana satu. Tu. Dia nampak situ. Alhamdulillah dah. Pergi pula yang kedua daripada pembahagian qadhiyah syartiyah munfasilah. Ma hiya mani'atu jami'. Apakah dia mani'atu jami'? Yakni apakah mani'ah jami', yakni tegah hipung. Yakni tegah hipung saja. Maksud tegah hipung saja di sini makna kata kita buat kedua boleh. Hipung kedua ya tak boleh. Kalau kita buat kedua boleh. Habis macam mana? Hiya allati yuhkamu fiha, yang dihukum padanya pada qadhiyah bitanafi, dengan berlawan. Tapi mana tolak lagi mari baina tarafaiha, di antara dua tarafnya, yakni muqaddam dan tali, dua taraf qadhiyah sidqan faqat. Sebelah lek sid saja, yakni sebelah lek isbat saja. Jadi nafi sebelah lek isbat saja. Maksudnya isbat, jadi kita nak isbat kedua. Tak boleh. Bi annahu ai bi anna la yajtami'ani, dengan bahawa kedua muqaddam tali la yajtami'ani, nak hipung kedua tak boleh. Jadi kalau kita pergi hipung kedua jadi tanafi. Dia misal ke apa? Nahwu haza, kita nampak jauh. Kita waktu siang hari kita jalan lemdai tak lemdai padai ruah. Lepas tu nampak yang hitam tu, nampak yang toko, tak tahu apa. Kita kata haza, kita isyarat. Imma hayawan wa imma hayawanun wa imma syajarun. Imma menate, imma pokok kayu, tak tahu apa lagi. Berartinya isyarat haza tu kita nak hipun mana? Fayam tani'u ijtima'ul hayami wasyajari, maka tertegaklah hipun haiwan dan syajar. Hipung. Jadi kita nak kata itu isyarat tadi tu. Nak tetek pun kayu tak boleh hadir. Tak boleh hadir. Tegah hipung kedua. Wa yumkinul khuluwu anhuma, dan mungkin sembunyi daripada kedua. Makna bukan kedua kita kata. Hak kita isyarat tadi tu bukan haiwan, bukan syajar. Boleh. Bi an yakuna haitan, dengan bahawa haid dinding. Nampak dinding. Au makdana, ataupun biji-biji. Nah, dengan benda-benda, suatu benda kita kata. Ikutlah apa saja, artinya yang lain pada dua perkara tu, makna insan macam bi an yakuna insanan, kita kata apalah. Kita keluar tubik pada dua ni, iaitulah pokok kayu dan binatang. Jadi kita kata bukan kedua. Boleh. Supaya kita kata gini. Al-laun, warna, imma ahmar, kita kata ini. Coba contoh kita nampak lah. Berkaitan dengan cak ni dah nampak lah. Kita kata asyai, suatu benda, imma abyad wa imma aswad. Jadi abyad dan aswad ni kita nak hipung dua tak boleh. La yajtami'ani, tak kata la yajtami'ani, hipung tak boleh. Tapi boleh sembunyi kedua. Dengan makna dengan makna tu suatu syai ni, la abyad la aswad. Dengan makna kena, dengan makna warna kuning ke, warna merah ke, warna biru ke, ikut. Kalau gitu kita nak hipung kedua tak boleh, tapi kita buang kedua boleh, sembunyi kedua tu boleh. Dengan makna apa? Dengan makna lain pada tu, dengan cat hijau, cat biru, cat kuning kita kata. Ini dia panggil sebelah mani'ata jama'in faqat, tegah hipung saja. Habis tinggal satu lagi, mahiya mani'atul khulu. Apakah dia mani' khulu? Yang ni tegah like sembunyi. Hipung tak apa, sembunyi tak boleh. Yang ni dua benda ni tau. Hiya allati yuhkamu fiha, yang dihukum pada qadhiyah bitanafi, dengan nafi, baina tarafaiha, di antara dua tarafnya, yang dua taraf muqaddam tali. Mana berlawan lah di antara dua taraf tu. Tapi
Dua belawai saat itu kaziban faqat. Sebelah lek kazib. Nisbah kazib saja. Apa maksud nisbah kazib? Yakni nisbah ternafi. Sebelah lek kita tolak. Kita nak tolak kedua tak boleh. Kita nak buai kedua tak apa? Sebelah lek kita buai dah. Jadi kita nak buai kedua tak boleh. Kita hipung tak apa. Dah. Tapi dia kata nak ai bi annaha la yartafi'ani. Dengan bahasa kedua iaitulah muqaddam tali la yartafi'ani, tidak angkatlah kedua. Kita nak uai kedua tak boleh. Dua perkara tu kita nak uai tak boleh. Tapi kita hipung kedua tu boleh. Lagu dah. Contoh, tengok contoh. Nahwu qaulika hadza imma namin wa imma syajarun. Ini ni ialah benda subuh. Namin ni benda subuh. Benda subuh daripada kecil besar saja panggil namin. Wa imma syajarun, wa imma pokok kayu. Kalau gitu ya tengok. Fahazi tamna'ul khulu. Fahazi tamna'ul khuluwah. Maka ini tertegahlah akan sembunyi, ini akad. Kita nak kata haza laisa binamin wa haza laisa bisyajarin. Kedua tak boleh. Kita nak kata kedua tu bukit tak boleh. Tak boleh. Jadi kena ambil nak satu. Tapi walau ambil nak satu pun walam tamna dan tidak ditegah, la tumna dan tidak tegah al jam'a. Walam tamna dan tidak tegahlah dah al jam'a akan jam, akan hipung, tak tegah hipung. Jadi qadiyah ning dan tidak tegahlah oleh qadiyah akan hipung tak apa. Jadi kita nak hipung tu hadza syai' namin tah dia, hadza syai' tu syajarun pun tah dia. Jadi dua hukum lah, namin lagi, syajarun lagi boleh. Kerana apa? Kerana pokok kayu tu ya namin dah. Tahu tak? Dia pokok kayu kan. Biasa pokok apa mana namin? Makna tu subur daripada kecil besar pun kita tanam pokok kayu lah. Ya kita nak tanam mai besar lalu. Ya tak ada, ya kena tanam kecil dulu. Hak kecil kita dah belah tu di jigu baja, ya dah subur. Makin hari makin minggu tahap bulan tahun besar. Boleh makan buah. Tu panggil namin. Artinya kita hipun di antara namin dengan syarat boleh. Tapi kalau kita nak kata bukan namin bukan syarat, tak boleh. Tu panggil mani'ah, tegah sebelah lek buah. Tegah buah kedua. Hipun kedua boleh. Kata. Wa nahwu zai misal pula hak ni misal ni ngak contoh ni payah sikit tahu tak di mana apa. Wa nahwu dan contoh lagi zaidun seorang nama zaid. Imma bukan amma, imma an yakuna fil ma'i, immu yaduk dalam air. Immu adalah ia di dalam air. Wa imma alla yaghraq. Wa immu bahawa dia tidak geleh. Duk le air tak geleh. Fayum kinu ijtima'uhuma. Mungkin dia nak hipung kedua. Mana kedua nak? Kedua dengan mana ni nak? Bi an yakuna zaidun, dengan bahawa adalah zaid itu fil ma, duk le air, wala yaghraku, padahal dia tak geleh. Boleh. Duk le air tak geleh. Boleh hipung dua tu. Lepas tu makna hipung boleh di antara dua tu. Mana? Di antara an yakuna fil ma dengan alla yaghraq. Dua tu kita boleh hipung boleh. Dengan makna tu zaid duk le air tak geleh. Boleh. Wa yamtani'u khulu, dan tegahlah sembunyi zaid anhuma. Makna kita nak atas bukit kedua tak boleh. Kita nak atas bukit zaid tidak duk le air. Zaid tidak geleh. Tidak kelawai tidak dia panggil isbat. Mana zaid geleh. Zaid tidak duk le air dengan zaid geleh. Makna kena bi an yakuna fi ghairil ma wa yaghraq.
dengan bahawa dia ni bahawa adalah di dalam lain pada air, mana tidak duduk dalam air, wa yaghraq padahal dia geleh. Tak ada dalam air geleh. Tak boleh hadir lagu tu. Gapo geleh lepo? Sabit itulah tertegah sembunyi kedua. Kita nak kata Zaid tak ada dalam air, Zaid tidak geleh. Maknanya tidak dah, makna geleh. Dah. Sebab dia bagi ni imma la yaghraq Lepas kita pergi nafi, kita kata tidak. Yang ni tidak hak kita nafi tu sah, lepas tu tidak asal dah. Tidak campur tidak jadi isbat. Dengan mana Zaid geleh. Zaid tidak duduk dalam air, Zaid geleh. Tak boleh hadir aku tu. Tapi kalau kita hipung boleh. Nak way kedua tak boleh. Maka contoh ni jadi payah sikit contoh. Kalau kita tengok kitab mantik lain pun contoh ni juga. Tapi kalau contoh atas ni mudah nampak. Makna kita hipung kedua boleh. Kita nak way kedua tak boleh. Kita nak way kata namin dengan syarat tak boleh, kena pilih mana satu. Tapi kalau kita nak hipung boleh. Sebab apa? Sebab namin ni termasuklah syajat tak baik diri dia tu, dia kena namin dah. Dia kena subuh pun kayu lagu tu lah. Kita dah tengok pun kayu lagu tu lah, ya namin. Duduk dah lepas ya namin. Itulah ni kita habis kat ni, dia panggil habis bahagian al-qadiyah wa aqsamuha, dan pembahagiannya. Ni satu panggil masuk dalam mabadik. Selepas pada ni kita akan nak ngaji pula hukum bagi qadiyah yang kita belajar. Yang kita belajar ni dah daripada qadiyah hamliyah, qadiyah syartiyah dan pembahagian dia. Pasti ada hukum dia. Maka hukum dalam bahasa umat ada dua. Dia ada at-tanaqud, insya-Allah muhadarah qarimah. Satu lagi dia panggil hukum al-aqs ni. Dua ni. Apabila kita ngaji dua tajuk ni, kita akan masuk pula maqasid at-tasdiq. Maqasid. Ini matlamat bab tasdiq. Apa matlamat apa? Ya katanya aqisah. Aqisah ni makna al-qiyas. Dikan qiyas di sini iaitu kena kepada ad-dalilu al-aqliyyu. Dalil akal. Yang mana ulama mutakallimin kita, khususnya mutakallimin ahli sunnah wal jamaah, duk menyampaikan dalil bagi tiap-tiap sifat, khususnya sifat kamalat bagi Allah SWT adalah akli. Ni ialah nak sapar. Berartinya dalam akli yang mana ulama mutakallimin ahli sunnah wal jamaah duk susun satu persatu itu mengikut kaedah mantik, bukan mengikut hawa nafsu seperti mana dakwaan setengah orang hak tak erti tu. Sebab mereka tak erti apa itu tuduh itu. Kalau ni mau erti mau tak tuduh. Tak ada siapa pun setelah mana ngaji ilmu kalam ahli sunnah wal jamaah, khususnya Asy'ari, erti biar molek, tak ada yang tuduh kata dakwah itu. Sebab tuduh ni mau tak erti. Tak erti jalannya Asy'ari sadah. Yang keduanya mereka tak erti kaedah yang mana ulama Asy'ariyah guna dalam menyampaikan ataupun dalam buat tampil kitab-kitab mereka. Apabila mereka jahil sini, mulalah nak tuduh gitu gini. Ni wa iyazubillah, kita nyanyi biar disebut gitu. Maka insya-Allah pada pengajian ini tengok minggu rakyat karate kita akan masuk pula at-tanaqud, iaitu satu hukum daripada hukum qadiyah. Kami kata akhir kali saja wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha sami'un bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.